Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Apa khabar Kak Ani? Alhamdulillah. Khabar semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi amin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, Alhamdulillah pada pagi ini kita sekali lagi telah diizinkan oleh Allah untuk bersama-sama berada dalam majlis ilmu sembang subuh, dan insya-Allah para malaikat akan berada bersama-sama kita mendoakan keberkatan dan kerahmatan majlis ilmu kita, dan mudah-mudahan kita akan mendapat sesuatu dari ilmu yang dikongsikan nanti insya-Allah. Jadi marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan ini. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, marilah kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah diiringi dengan doa. Kita mohon pada Allah, mudah-mudahan Allah lapangkan hati kita, tenangkan fikiran kita untuk sama-sama menimba dan mencedok segala ilmu yang akan dikongsikan sebentar tadi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sesungguhnya kami berhimpun pada pagi ini bagi melahirkan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur atas nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, ya Fatah, ya Alim. Sesungguhnya Engkau mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi kami sebagai hamba-Mu yang Engkau radai. Justru berkati dan rahmati perhimpunan kami ini, ya Allah. Sinari hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga kami mudah menerima, menghayati dan mengamalkan ilmu. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakan kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat, supaya dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri kami, keluarga dan umat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Ya Karim. Okay, Alhamdulillah, insya-Allah pada pagi ini, pada pagi Selasa 23 Ogos bersamaan dengan 25 Muharram, dan insya-Allah pada pagi ini kita akan bersama-sama dalam topik kenali sistem tubuh anda dari sudut sains, dan insya-Allah pada pagi ini Coach Matron Rosita, seorang certified coach dan juga seorang wellness consultant, akan berkongsi dengan kita dengan tajuk Jantungku Jantungmu. InsyaAllah kita sama-sama tunggu apa yang akan dikongsikan oleh Matron Coach Rosita sebentar nanti. Jadi sebelum tu, seperti biasa, jom kita lakukan pernafasan Yuminda. Mudah-mudahan dengan melakukan pernafasan Yuminda, itu kita menarik nafas melalui hidung dan kita hembuskan nafas kita juga melalui hidung. Oksigen yang masuk ke dalam badan kita akan menyihatkan jantung kita, insya-Allah. Jom sama-sama kita lakukan pernafasan Yuminda. Pastikan kita berada dalam pos yang tegak dan kaki kita berpijak pada lantai. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Tahan. Hembus. Lagi sekali. Tarik nafas. Tahan. Hembus.
Lagi sekali, tarik nafas. Tahan. Hembus. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua berada dalam kesihatan yang baik dan sentiasa dalam keadaan yang ceria, insya-Allah. Jadi sebelum kita teruskan sesi kita pada pagi ini, jom kita buka mikrofon masing-masing. Kita sapa sahabat-sahabat di sebelah kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kazarina. Rita, Assalamualaikum. Jamie. Assalamualaikum Azwa. Bukan Cik Ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustazah Rasul. Assalamualaikum Cik Min. Amin. I love you. Assalamualaikum semua. Amin. Okey, alhamdulillah kita dah menyebarkan salam. Mudah-mudahan kita semua dalam keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi tanpa melengahkan masa, saya dengan ini terus menjemput Matron Coach Rosita untuk meneruskan sesi kita pada hari ini. Silakan Coach. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, alhamdulillah dengar suara saya clear Okey. Ya. Merdeka. Clear. Merdeka. 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 Okey. Kita nak merdekakan diri kita Betul-betul. merdekakan dari segala penyakit. InsyaAllah. Amin. So apa yang penting pada pagi ini adalah yang saya ingin kongsikan ialah organ yang sangat-sangat penting. Semua organ penting dalam tubuh badan kita, tetapi ini organ yang sangat luar biasa ya, yang Allah telah berikan pada kita ya. Ani nak kontrol slide ke? Okey, boleh. Okey, first slide. Okey. Jadi tengok ya. Subhanallah di sini slide ya. Tahukah anda rahsia jantung manusia? Sungguh hebat ciptaan Allah. Itu yang saya kata tadi. Ya, tanpa jantung kita tidak boleh nak bergerak nak hidup. Ya, jantung tu organ dia sebenarnya ya. Tapi Allah telah berikan kita roh sebenarnya. Jadi kena adalah alat ya, tools yang untuk menjadikan kita manusia yang hidup, yang berguna kan. Jadi slide tu boleh guna tak ni? Ada next slide tu. Dia punya video boleh guna tak? Yang mana? Yang ada video? Ada video tu. Jadi ini untuk kanak-kanak sekolah ya. Jadi untuk memudahkan dengar dulu video ni. Boleh dengar tak? Boleh. Kak ini share sound kat ni. Share sound ni. Share sound sekali. Pause dulu. Dikenali sebagai heart, merupakan organ berongga yang berfungsi mengepam darah Share semula. melalui saluran darah dengan denyutan yang sekata yang berulang-ulang. Jantung terletak di sebelah kiri sedikit dari tengah dada dan di belakang tulang dada, iaitu sternum. Ia diselaputi oleh kantung yang dikenali sebagai perikardium dan dikelilingi oleh peparu. Secara purata, jantung orang dewasa mempunyai berat sekitar 300 hingga 350 gram. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, 2 atrium di atas dan 2 ventrikel di bawahnya. Dinding otot yang tebal, iaitu septum, membahagikan atrium dan ventrikel kanan dari atrium dan ventrikel kiri. Ia memisahkan darah beroksigen dan ternyah oksigen dari bercampur. Jantung juga mempunyai injap,
Injap antara atrium dan ventrikel hanya membenarkan aliran darah secara satu hala dari atrium ke ventrikel. Ventrikel adalah bahagian jantung yang mengepam darah ke seluruh tubuh termasuk peparu. Dinding ventrikel adalah lebih tebal berbanding atrium dan pengecutan dinding ventrikel adalah lebih penting bagi memastikan darah mengalir. Mari kita lihat pula bagaimana jantung bertugas. Darah ternyah oksigen dari tubuh memasuki atrium kanan melalui dua salur, vena cava superior dan vena cava inferior. Dari atrium darah kemudian mengalir ke ventrikel kanan melalui injap trikuspid. Ventrikel kanan pula mengepam darah ternyah oksigen ini ke peparu melalui arteri pulmonari. Kenapa darah perlu pergi ke peparu? Di peparu, darah akan mendapat oksigen. Selepas darah kehilangan karbon dioksida dan menyerap oksigen dari peparu, ia mengalir melalui vena pulmonari ke atrium kiri. Dari atrium kiri, darah beroksigen dipam ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri merupakan pam utama yang membekalkan darah melalui aorta ke seluruh tubuh kecuali peparu. Setiap degupan jantung melibatkan turutan yang dikenali sebagai kita kardiak. Ia terbahagi kepada 3 bahagian: sistol atrium, sistol ventrikel dan diastol kardiak sepenuhnya. Okey, Ani boleh stop video. Okey. So sebenarnya kita punya jantung ni sebesar penumbuk. Masing-masing punya penumbuk, ya, inilah jantung sebesar penumbuk ini. Jadi kalau dia besar disebabkan oleh lemaklah kelilingnya, ya. Sel jantung dia tak boleh membiak lagi dah. Sebesar mana penumbuk kita, itulah besar jantung kita, ya. Okey. So next slide ni. So slide seterusnya. Sekejap, saya sambung. Sekejap. Tak boleh? Sekejap. Nak buka balik. Okay, sebenarnya jantung kita ni, you ibaratkan seperti rumah double story, ya, rumah double story 2 tingkat yang ada 2 bilik di atas dan 2 bilik di bawah. Bayangkan yang macam tu. Ya, rumah 2 tingkat, ya, dia ada 2 bilik di atas dan 2 bilik di bawah. So kedudukan jantung tadi, ya, dalam video telah diterangkan bahawa dia adalah organ penting yang bertanggungjawab mengepam darah melalui salur darah dengan denyutan yang sekata yang berulang-ulang. Kalau normal dia punya denyutan tu cantik, ya, sekata je duk 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 duk, macam tu, jadi dia terletak di sebelah kiri sikit daripada tengah dada kita. Sebab itu bila orang sakit jantung dia akan pegang, kat dada, dan di belakang tulang dada yang dipanggil sternum. Tengah-tengah kita ni, ya, tengah-tengah tulang dada tu, itu dipanggil sternum lah. Jadi kalau buat pembedahan sternum ni kena dipotong, okey, next. Okey, seterusnya ni. Kalau tak boleh saya kontrol. Sekejap. Boleh. Jadi tadi saya kata dia rumah double story, kan. Bila ada rumah mesti ada elektrik, iaitu tenaga. Bayangkan jantung kita tu, ya, dia perlu elektrik, ya, perlukan tenaga dan juga dia perlukan salur. Salur apa yang penting kat rumah kita? Ialah salur pipe. Jadi ini struktur jantung kita, ya. Ini yang saya kata 4 bilik tadi, ya, ada 4 ruang jantung. Ya, ini gambaran lah. Ini yang di dalam jantung kita, yang sebelah kiri ni, yang sebelah kanan ialah jantung. Kalau nak tahu, kan, bila kita beli ayam, tengok jantung yang besar sikit tu, kan, cuba potong dalam dia, belah dia tengok, buat operation kat rumah sendiri. Ya, jantung ayam tu dia walaupun kecil tetapi boleh tengoklah sama je lebih kurang. Okey, so next ni. Okey. Okey, jadi tadi dia dah cerita secara dalam video bagaimana darah mengalir melalui jantung. Okey.
Saya kata tadi jantung terdiri daripada dua sistem pam yang berbeza, iaitu bahagian kanan dan bahagian kiri. Jadi bahagian kanan jantung dia menerima darah yang kurang oksigen daripada saluran darah darah kita, dan mengepam darah ke paru-paru untuk menukar gas karbon dioksida kepada gas oksigen. Jadi jantung dengan paru-paru, Allah telah sediakan jantung di tengah, paru-paru di kiri dan kanan. Jadi dia memang selari, mesti ada kaitannya antara jantung dan dua paru-paru tadi. Okey, kemudian bahagian kiri jantung pula menerima darah yang kaya dengan gas oksigen daripada paru-paru dan mengepam melalui arteri ke seluruh sistem tubuh. Jadi, dua organ ni sangat-sangat penting. Tanpa jantung dan paru-paru, kita tidak boleh mengeluarkan dapat oksigen dan menyahkan karbon dioksida dan toksin. Jadi pentingnya kedua organ yang ada di dalam torasi, iaitu rangka kita di bawah dada. Okey, next. Okey. Jadi darah. Okey, sebelum ni. Sebelumnya. Jadi darah dia mengalir melalui jantung dan paru-paru melalui 4 langkah. Saya kata tadi dia ada 4 bilik. Atrium kanan menerima darah tadi saya kata yang kurang gas oksigen daripada tubuh kita dan mengepam darah ke ventrikel kanan melalui injap. Ada injap di situ. Tak faham tak apa. Sekurang-kurangnya dapat sikit idea macam mana jantung kita berfungsi, betul tak? Selama ni kita tak tahu dalaman jantung kita macam mana. Okey, lepas tu dia ada juga bilik dipanggil ventrikel kanan mengepam darah yang kurang oksigen ke paru-paru melalui injap pulmonari. Itu saya ulang-ulang benda supaya boleh faham. Dia memang agak macam mana nak cakap dia agak istimewa. Istimewa organ ni. Jadi saya ulang lagi supaya boleh faham. Jadi atrium kiri tadi menerima darah kaya dengan gas oksigen daripada paru-paru dan mengepam ke ventrikel kiri melalui injap mitral. Dia ada 2 injap kat situ. Ani boleh tunjuk injap tak? Injap jantung kiri dan kanan tu ada injap tu. Injap jantung tadi tu. Gambar tadi. Gambar tadi. Gambar tadi tu nampak tak ada injap, dia tulis injap yang bawah sekali tulis injap. Itu pentingnya injap tu. Kadang-kadang injap tu boleh rosak disebabkan jangkitan. Jadi kita sentiasa perlukan oksigen yang kaya. Kita perlu darah yang kaya dengan oksigen daripada paru-paru dan mengepam melalui arteri ke seluruh tubuh badan. So next. Okay. Jadi itulah saya kata tadi. Fungsi jantung. Saya ulang lagi. Fungsi jantung adalah untuk mengepam darah ke seluruh badan oleh otot-otot yang dipanggil myokardium. Otot itulah yang penting. Jadi kita jangan jadi otot dia jadi lembek. Dia tak boleh. Dia kena kejap, dia kena kuat. Jadi bila berusia otot-otot tu akan menjadi lemah. Otot tu macam otot badan kita semakin berusia kita menjadi lemah. So kita kena ada otot yang kuat dan dia kena tahan lama kerana jantung ni bekerja 24 jam sehari tanpa henti walaupun kita tidur. Kan? Walaupun kita tidur, Masya Allah, bila dia berhenti tu innalillah lah kan. Jadi semasa dia 24 jam bekerja tu, kita kenalah jaga jantung kita. Nanti saya tunjuk macam mana. Jadi darah yang mengandung oksigen dan nutrisi, bukan oksigen saja. Nutrisi, zat-zat sangat diperlukan oleh sel di seluruh badan. Tanpa bahan-bahan ini, sel-sel tidak akan dapat hidup dan menjalankan fungsinya. Jadi oksigen, nutrisi perlu dipamkan melalui salur darah ke seluruh tubuh. Baru kita boleh sihat. Sel-sel kita mendapat oksigen dan nutrisi yang cukup. Okey. Selain daripada oksigen dan nutrisi, darah juga berfungsi membawa karbon dioksida. Sebab apa? Bahan-bahan toksik yang daripada sel-sel kita yang terbabit tadi dibawa ke organ lain untuk tujuan detoksifikasi. Sebab itu kita kena detox. Jadi bila detox barulah sel kita sihat dan jantung sentiasa mengepam darah yang sihat ke seluruh tubuh. Okey, next.
Jadi macam mana? Setengah orang tanyalah berapa denyutan kadar denyutan. Jadi kanak-kanak berusia 6 hingga 15 tahun mempunyai kadar denyutan dalam lingkungan 70 hingga 100 degupan seminit. Orang dewasa berusia 18 ke atas mempunyai kadar denyutan lingkungan 60 ke 100 degupan seminit. So bagaimana nak kira denyutan jantung tu? Kat mana? Okey, dekat sini. Ya. Okey, semua orang pegang tangan. Rasa tak nadi berdenyut? Kalau tak rasa tu sampai tak Jumaat ni? Okey, bila baca tu tengok jam, kira 15 saat. Kira 15 saat kali 4 je. Cuba dapat tak? Kira 15 saat kali 4. Sebab dia 1 minit. 60 saat kan? Sebab apa? Saya belajar dulu dekat jururawat kan. Kalau satu ward tu ada 50 pesakit, kalau setiap orang saya nak kira seminit, bila saya nak habis? Kan? Jadi kita kira 15 second kali 4. Ada yang dapat lebih daripada 100 ke? Tak jumpa poinnya. Ini tangan. Dekat sini je. Tak jumpa poin tu, dia ada. Pelan-pelan, jangan tekan kuat-kuat Slide-slide je jaga. Dia akan berdenyut kat situ. Itu tengok nadi. Boleh dapat tak? Jadi pengalaman saya pernah mendapat degupan jantung 160 per minit. Apa terjadi masa tu? Waktu malam saya tiba-tiba rasa dada saya ditekan macam sempit jadi alhamdulillah dapat. So bila saya rasa agak luar biasa, saya pegang nadi saya, laju duk. Jadi bila saya cek tekanan darah, saya punya BP set tu sentiasa ada di bilik, saya cek tekanan darah okey, tetapi denyutan jantung saya melebihi 100 lebih. Wow. Jadi saya terus ke hospital. Masa tu di Subang Jaya Jadi doktor terus masuk saya ICU lah. Jadi saya punya denyutan jantung agak abnormal jadi kemudian dia beri ubat-ubatan, dia bagi rehat, dia dah tak boleh pergi bilik air semua, dia takut saya collapse jadi saya ke rehat serasa 2 malam di ICU. Alhamdulillah boleh kontrol. Kemudian saya kena makan ubat ubat tu kena makan seumur hidup tau. Tetapi masa tu tak kena gamat, belum kenal gamat. Tapi alhamdulillah sekarang ini saya tak makan dah ubat tu. Alhamdulillah, sebab saya cek okey. Kalau tidak kita rasa berdua-dua duk. Palpitation dipanggil palpitation. Tapi alhamdulillah saya monitor setiap hari, saya punya denyutan dah okey. Saya tak ambil lagi ubat. Dengan izin Allah. Okey, next. Okey ni. Okey. Jadi macam saya kata tadi, sel jantung tu dia tak boleh berkembang dah dia akan banyak tu je. Sebesar penumbuk tadi Jadi degupan kita lebih 85 kali sehari sehari 24 jam tu lah. Jadi ketawa juga boleh mengelakkan penyakit jantung sebenarnya, sebab apa di sini sebenarnya jangan stres. Kita kebanyakan stres, ada jantung tu dia nak bekerja banyak untuk nak dapatkan oksigen untuk abang kata untuk melegakan kita, menenangkan kita kan. Tapi apa yang kita boleh dapat kalau kita nak tenangkan? Itulah saya tadi. Gamat boleh ada penenang. Penenang. Jadi minumlah gamat. Betul tak? Dan dia seperti saya kata exercise. Dah lawa tak ketawa happy. Okey, bersaiz penumbuk mempunyai berat kurang daripada 1 pound berat dia tadi 300 ke 400 kan. Okey, then next. Ada penyebab utama kematian. Jadi saya kan jantung ni ada banyak kalau dari segi penyakit macam-macam. Tetapi kita rakyat Malaysia ni lebih fokus kepada coronary lah, kepada iskemik dipanggil Jadi penyakit jantung menjadi penyebab utama kematian di Malaysia
lebih daripada 18,500 kematian atau 17% ya daripada 1,000 lebih ni disahkan secara perubatan pada tahun 2020 baru je adalah akibat penyakit jantung. Jadi sebanyak 68% lebih kurang ya kematian disebabkan penyakit jantung iskemik lah tadi, coronary yang tersumbat. Adalah di kalangan lelaki manakala perempuan sebanyak 31% sahaja. Lelaki ni dia lebih stres sebenarnya, ya dalaman. Perempuan ni dia kurang stres sebab terutama yang suka membebel kan. dia akan luahkan melalui mulut dia lah kan. Jadi dia hilang stres tu. Jadi otak dia dah bila kita dah lepaskan tu. Jadi bahaya orang yang diam-diam ni. Lelaki dia banyak menyimpan. Jadi dia lebih stres. Ya. Lelaki ni kurang bercakap lah kan. Ia juga menyebabkan kematian utama pada semua kumpulan bangsa etnik yang mana Bumi Putra sebanyak kita lah 16.6%, China 16% dan India tinggi 22.8%. Katanya dalam kenyataan ini adalah daripada Metro Menteri Kesihatan yang bercakap. Okey. So penyakit jantung ni ada banyak. Seperti saya kata tadi, yang iskemik ialah penyakit jantung koroneri, penyakit yang berlaku pada kawasan salur darah yang menuju ke jantung. Nanti kita tengok. Dia tersumbat lah ya. Bila tersumbat, itu masalah kepada jantung tadi. Kalau penyakit cerebrovascular, penyakit pasu darah ke otak. Bila ke otak itu menyebabkan stroke, menyebabkan dia dia tak boleh nak kaki dia tak boleh nak gerak kan, ataupun dia macam lupa, dia dah orang kata tak berfungsi lah otak dia penyakit arteri periferal, penyakit pada salur darah yang muncul ke tangan dan kaki. Kadang-kadang dia rasa kebas kaki tangan macam tu. Jadi yang rheumatik pula, penyakit jantung rheumatik ni ialah kecederaan pada otot dan injap jantung disebabkan demam atau rheumatik. Sebab itu kita jangan menjemput kuman ke dalam tubuh badan kita. Sebab apa? Bila darah itu mengalir, dia akan pergi ke jantung tadi. Kadang-kadang dia hinggap kepada injap. Yang tadi tu injap dan injap tu juga boleh menyebabkan kerosakan. Dia akan jadi prolap. Dia tak boleh nak dia macam ni lah prolap macam tu kan. Dia tak boleh nak mengepam darah dengan baik, keluar masuk. Jadi terpaksa tukar injap lah. Okey. Penyakit jantung kongenital inilah ialah kerosakan struktur jantung dari sejak lahir lah. Bila sejak lahir kita kena buat pembedahan lah, mengatasi apa masalah dia kan. Macam kita tahu kita punya kita punya leader kita Puan Rohana mempunyai masalah jantung pada anak dia Nabila kan. Jadi itulah proses kongenital. Dia boleh atasi melalui pembedahan lah. Lepas tu trombosis vena, beku darah pada kawasan kaki kadang-kadang dia blok kat situ dan dia akan bergerak ke jantung dan paru-paru jadi dia akan mengibatkan masalah penyakit jantung antaranya lah. Okey, next. Okey. Jadi inilah tadi saya kata yang lazim berlaku penyakit jantung di Malaysia ialah coronary ni tadi. Sebab apa? Penyakit coronary ni seperti saya kata dia ada penggumpalan atau plak pada kawasan arteri tu tadi. Macam ni. Pernah tak rasa jerawat yang keras, yang putih tu dekat belakang telinga ke? Dekat mana-mana lah. Selalunya dekat tempat-tempat yang ni, dia keras putih. Dia macam jerawat tetapi dia bukan jerawat. Itu kolesterol. Itulah plak. You bayangkan kalau dia tersumbat kat salur jantung. Dia keras. Kadang-kadang doktor masa pembedahan tu terpaksa pelan-pelan tarik keluar. Takut terkoyak kita punya bahagian luar jantung tu kan. Dia akan pelan-pelan koyak. Ada yang boleh, ada yang tak boleh dikeluarkan Jadi sakit dada, dipanggil angina bila sakit dada, bila sakit ni dia rasa tak selesa, kawasan dada lah, lengan lah, leher lah, perut lah, rahang, sebabkan pengaliran darah tu tak cukup. Ini adalah warning signal kepada kita. Siapa-siapa yang ada masalah macam tu, cepat-cepatlah jumpa doktor. Ini satu warning kepada kita.
kepada sesiapa yang dah ada tanda-tanda tu. Jadi sakit jantung pula adalah amfaksi, bukan infeksi infak. Dia bukan infect. Kalau infeksi tu jangkitan, ini infak myocardium acute berlaku pada bekalan darah kerana mana-mana bahagian otot pada kawasan jantung terhenti atau terhalang. Inilah dia berlaku disebabkan plak tu tadi yang putih yang saya kata keras tu kan, lemak yang tercabut dan membentuk darah beku pada kawasan arteri koronari. Bila dia tercabut, dia dah jadi darah beku kat situ. Sangat-sangat bahaya. Okey, kegagalan jantung berlaku apabila jantung tidak lagi dapat mengepam darah dengan sempurna. Ya, betul. Cik Ana kita ya. Dia jantung berlubang tu lain cerita ya. Okey. Okey, jadi akibatnya pesakit akan rasa sesak nafas dan letih kerana tidak mendapat bekalan oksigen yang mencukupi. So dia akan dasi berpeluh-peluh rasa tak selesa ya. Okey, degupan jantung tidak sekata. Irama tadi. Kan saya kata irama tu irama lagu tak boleh dipisahkan daripada jantung dan paru-paru lah. Dia duk sekata. Tetapi kalau iramanya tidak sekata dipanggil arrhythmia. Apabila impas elektrik yang mengawal degupan jantung tidak berfungsi dengan baik. Tu saya kata tadi, rumah double story 2 tingkat yang ada elektrik dan salur air. Kan? Jadi kalau elektrik dia tidak memberi bekalan yang cukup kepada jantung, maka jantung itu tidak boleh berdegup dengan seirama. Sekejap, blackout kat sana. Tiba-tiba kat dapur tak ada lampu. Elektrik telah ada masalah di situ kan. Itu maksud dia. Okey, next. Okey. Jadi kan kita kena tengok bukan semua sakit jantung berlaku dengan jelas seperti yang kita lihat pada kaca TV. Macam TV kan. So sakit dada macam tu je tak ataupun drama-drama kita tengok jadi sebenarnya dia sebenarnya boleh berlaku secara senyap. Penyakit jantung ialah pembunuh secara senyap. Ia juga tidak akan menunjukkan apa-apa simptom sehinggalah pesakit mengalami serangan jantung atau kegagalan. Kadang-kadang dia kolap lah tiba-tiba. Dia tak ada pun sakit jantung, dia tak ada pun darah tinggi. Betul ke? Kan? Jadi kadang-kadang kita, dia dah meninggal lah, mudanya lagi. Dia ada sakit jantung ke? Kadang-kadang macam arwah adik ipar saya, tiba-tiba tengah buat korban, ingat 3 tahun raya haji yang lepas, tiba-tiba dia kolap, meninggal dalam kereta. So kita tak muda lagi, baru 50 kan. Jadi ini secara senyap, tak tahu jadi sebab itu kita perlu buat saringan kesihatan. Pergilah ke klinik Radia di Bukit Jelutong kan. Itu promote sikit. Jadi penting itu. Kita keluarkan duit untuk nak saringan. Ya, kalau yang boleh pergi ke kerajaan, okeylah kan. Tapi kalau nak cepat, tempat yang canggih, yang lebih memberi result yang bagus, kita pergi klinik yang ada memberikan facilities kepada kita untuk cek. Ya, okey. Yang orang yang menghadapi darah tinggi, ya, kolesterol yang tinggi, dan yang suka merokok, paling berisikolah sakit jantung. Sebab apa? Hipertensi tu dah tentulah tekanan dia tak kontrol kan, dia kontrol by ubat. Tapi sebelum tu kita boleh je makan gamat untuk kontrolkan kita punya darah, lancarkan perjalanan darah. Ya. Sebab apa? Saya selalu cakap kepada customer bila saya urut saya buat terapi, saya tanya, bila saya tengok tegang je kat belakang ni kan, saya akan tanya, ada masalah apa-apa ke? Ada masalah apa-apa ke? Penyakit ke kan? So saya tanyalah. Dia kata, yelah saya ada darah tinggi. So tegang sikit kat belakang ni kan, keras. Tetapi kalau kita tengok orang tu, badan dia hari tu ada seorang saiz besar, umur dah 45 kan, perempuan ni kan. Saya tanya, you ada masalah apa-apa tak? So far tak ada lah lagi. Umur dah 45. Saya rasa dia overweight. Lepas tu dia punya tengkuk ni kan dah mula mengeras. Ya. Okey, saya pun bagi tahu dia lah. Jadi saya tak kata apa. Umur macam saya, badan you ni macam saya. Saya sebenarnya ada darah tinggi. Ni
tengkuk ni dah mengeras ni, dia akan senang untuk dapat darah tinggi dan kolesterol. Bukan kita nak menakutkan dia, tetapi kita nak memberitahu dia bahawa gejala tu dah ada simptom macam tu. Oh ya ke kak? Dia kata, bahu ni bahu ni dah gerah dah sakit tengok komputer. Ni tengkuk ni, nanti kolesterol tinggi, makan nak kena jaga. Macam tu. Jadi dia akan keluar selepas di terapi akan oda gamat. Nampak tak? Kita absen dekat situ kan. Kita diagnose orang tu kan. Okey. Jadi seperti saya kata tadi, pergilah. Jangan rasa, oh I sihat. I tak ada masalah. No. Pergi jumpa doktor ya. Jadi punca penyakit jantung, punca ni. Okey, next. Next slide. Ya. Okey, ini tanda-tanda dia. Serangan jantung jangan abaikan. Sakit pada bahagian dada seperti saya cakap tadi kebas, sakit pada bahagian bahu kiri sebab dia lebih ke kiri kan jantung kita tu. Lengan kiri leher atau dagu sini dia akan pergilah bila sakit tu sebab apa? Saraf akan otak memberitahu kepada saraf di mana kita sakit. Susah nak bernafas sebab itu alhamdulillah kita belajar pernafasan daripada Siful Fiza kita. Bila keadaan macam ni kita buat nafas seperti yang kita dah praktis kan. Pening kepala dah tentulah berpeluh seperti saya kata tadi rasa berdebar-debar dan akan rasa loya dan muntah tu betul lah Jadi orang kata gastrik kot. Oh gastrik kot sakit dekat sini. Tak, belum tentu itu gastrik jadi lebih baiklah cepat ke doktor. Okay, next. Seterusnya, okey. Punca penyakit jantung ni tadi usia lah. Peningkatan usia meningkatkan risiko penyakit ni berlaku pada anda. Maknanya bila kita dah berusia, enjin pun dah lemah kan. Jadi kita kena bila dah berusia ni kita lebih berhati-hatilah. Ada segi pemakanan, kena ambil suplemen kita perlukan banyak kolagen, kita perlukan lancarkan peredaran darah. Jadi gamat adalah solusi bukan kita nak orang kata taksu tetapi itu adalah salah satu pada usaha di mana banyak testimoni yang telah pun menunjukkan bahawa bila gamat ini membantu. Satu-satunya Allah jadikan kepada kita untuk kita amalkan. Amalkanlah 3 bulan, 4 bulan. Kalau tak okey juga, tak konsisten tu, ada yang macam saya pernah kata dengan Rania, beli sebotol, sebulan tak habis-habis. Itu tak konsisten lah. Kalau you tak, orang kata tidak recover, tidak boleh membantu, itu bukan salah kita lah, salah dia kan. Okey, kemudian jantina lelaki lebih berisiko seperti saya kata tadi lelaki lebih stres. Sejarah keluarga mungkin mak bapak dulu tapi sebenarnya boleh atasi dengan cara hidup kita yang sihat lah. Beli sebotol makan setahun. Ada berlaku kan sampai expired lah. Okey. Lepas tu menghisap rokok dah tentu sebab rokok ni dia isap rokok tu sebenarnya untuk apa? Kepuasan je sebenarnya kan. Jadi you sedut benda yang nikotin, yang tidak memberi zat kepada paru-paru, zat kepada darah. Jadi dia akan menjadikan sel kita tidak sihat. Jadi bila sel tidak sihat, kita nak jaga apa sekarang ni? Sel kita. Jadi bila merokok, sesiapa yang merokok, janganlah merokok. Macam anak saya lah, dulu masa tunggu SPM, dia pergi kerja dekat 7-Eleven. Lepas tu dia kata, mak ada rokok lah tak nak kerja. Apa maksud dia ni? Merokok tu tak boleh dia kata kan. Saya ingat ada arak kan. Merokok tu tak boleh. Saya tak nak kerja lah kedai ada jual rokok. Okey, jadi bagi kita orang-orang kita orang Islam kalau boleh lelaki lah yang banyak merokok ni kan. Perempuan pun ada jadi jangan merokok. Alkohol ni dah tentulah jadi orang kita takut insya-Allah
Diet yang tidak seimbang lah. Diet yang tinggi lemak lah, garam lah, gula lah, kolesterol adalah tidak bagus untuk jantung ya. Sebab bila berlemak ada garam-garam gula ni tadi, kalau dia tak digest, itu yang masuk ke dalam salur darah, dia akan pergi ke injap tadi tu. Dia boleh pergi ke injap jantung ya. Okey, tekanan darah tinggi, ni dikawal lah ya. Kena kawal dengan ubat-ubatan. Ya, macam makan dulu ubat, kemudian sencang mudah makanlah gamat. Betul tak? Jadi dia boleh balance lah. Sebab ubatan ni dia tidak membaiki sel. Mana ada ubat yang boleh membaiki sel? Tak ada. Ubat hanya kontrol penyakit kita. Kalau dia darah tinggi, dia kontrol tekanan. Kalau dia kencing manis, dia kontrol insulin. Betul tak? Dia tidak membaiki sel. Siapa yang membaiki sel? Suplemen. Apakah suplemen yang kita gunakan selama ni? Ialah gamat. Betul tak? Okey, dan yang lain-lain lah. Okey, kadar kolesterol yang tinggi ni, ini sangatlah tak bagus ya. Dia akan membina plak. Macam saya kata tadi, plak tadi, yang keras tu, dan juga dipanggil juga menyebabkan arteriosklerosis, di mana penyempitan salur darah. Arterio ni dia menyempitkan salur darah, jadi sempit. Tadi dah lah tersumbat, ada plak. Dia sempit pula. Macam mana tadi kita punya rumah kita double story tu untuk berjalan lancarnya kita punya sistem saluran air dalam rumah. Tiba-tiba masuk bilik air tu, air tak keluar. Tersekat kan? Itulah ibaratnya. Jadi fizikal yang tidak aktif lah. Ini kena buat sikit senaman-senaman untuk bila kita bersenam, jantung kita akan lebih cepat dia punya tekanan tu, denyutannya tinggi. Dia salah satu exercise untuk jantung. Kondisi kesihatan macam obesiti, ada darah kencing manis, stres kan. Stres ini adalah tajuk kita yang selalu kita share supaya jangan stres. Jadi selain kita ambil suplemen, gamat menenangkan, mengurangkan stres, dan juga melalui urutan poin-poin penting kita tu, di-stress. Okey. Pengambil ubatan, ubat-ubatan juga boleh menyebabkan masalah kardiovaskular. Jadi tak semua ubat itu bagus. Okey. Next. Okey, cara merawat penyakit jantung. Dia akan suruh mengambil ubatan. Doktor sebab doktor dia belajar melalui buku melalui sakit ini kena makan ini, ada masalah ini cek darah kan, kalau ada masalah apa buatlah x-ray, buatlah angio x-ray ultrasound whatever lah. Itu adalah proses doktor betul juga, bagus juga tu untuk nak cek, tetapi ubat-ubatan seperti saya kata tadi dia hanya kontrol. Contoh macam aspirin atau ubatan antiplatelet untuk mengelakkan darah beku. Tetapi kalau kita ambil gamat, dia juga ada anti beku darah. Jadi dia kena ambil masa yang lama lah juga. Kalau ubat pun kita akan ambil seumur hidup. Jadi sama je. Jadi untuk balance kan kena ada dua-dua. Atau beta blocker merawat masalah tekanan darah tinggi, kena ambil. Kalau tidak kan tekanan darah tinggi kan sangat. Tetapi mungkin bila dah ambil, macam saya kata tadi, dah ambil ubatan 1 jam ambil gamat, mungkin dia akan jadi normalkan balik you punya tekanan. Tak adalah tinggi sangat kan. Lepas tu statin untuk kadar kolesterol yang sangat tinggi tu, untuk mengelakkan daripada arteri kita tersumbat dia akan statin ni untuk cair darah lah. Cair darah lepas tu ni nitroglycerin ni dulu ingat tak? Kalau dulu sakit je jantung, kalau kita tengok drama kan, akan cari ubat untuk letak bawah lidah. Ini untuk kurangkan sakit dan melancarkan peredaran darah dia. Okey, itu ubatan. Kedua, seronok cerita pasal jantung ni, banyak kalau satu hari tak habis. Okey. Dua, menjalani gaya hidup yang sihat lah. Berhenti menghisap rokok seperti saya kata tadi, elakkan mengambil alkohol, pengambilan daya yang seimbang, kerap bersenam, yang kita hindari stres. Kita Akademi Jari Emas ada cara-cara untuk hindari stres kan, di-stress, suplemen. Dan keempat, kalau tidak ada pilihan, doktor akan suruh buat pembedahan. Okey. Next.
Oh, okey. Boleh ajar Ustazah Kalsum, insyaAllah. Okey, ini adalah Institut Jantung Negara. Ya, saya pernah bekerja di sini 4 tahun di bilik pembedahan. Ini banyak memberi saya kenangan dan banyak memberi saya ilmu yang Allah bagi, menguatkan jantung saya untuk membantu doktor dalam pembedahan jantung. Pertama kali saya tengok pembedahan jantung tu kan, saya tak terus kena assist doktor, tak. Saya akan duduk di belakang skrin Dr. Biusu, saya tengok dia macam mana jantung tu dup. Kemudian dia sedut darah masuk ke dalam mesin. Seorang yang menjaga mesin tu dipanggil profesionalis. Kami selalu panggil dia pilot lah, pilot menjaga mesin ya. Jadi di situlah saya rasa, ya Allah ya Tuhan tu, Masya Allah, Allah memberikan manusia ni ilmu, teknologi untuk membantu manusia untuk sihat. Okay. So next Hani. Okay, ini di antara, jangan takut. Ini antara dipanggil coronary bypass. Ini di dalam bilik operation, beginilah kami semasa membuat prosedur. Yang sebelah ni, ini adalah bahagian jantung yang kita punya sternum tadi yang telah dipotong untuk kita membuat prosedur coronary bypass. Okay, next. Jangan lama-lama. Inilah dia plak-plak yang saya kata tadi ni, yang tersumbat ni. Kalau arteri yang normal tu dekat belah atas, ya, cantik je kan. Saya selalu cakap dekat kita punya klien ya, semasa urutan tu saya kata, macam yang umur 45 tahun tadi ya, that lady, saya cakap, sebenarnya kalau kita darah tinggi ni, kita punya salur darah kita tu, arteri kita tu macam salur PVC. PVC kan, saya pipe atau apa yang kita ada PVC, dia keras. Dia bayangkan dia keras. Lepas tu macam mana dia nak mengepam darah tu dengan baik? Ya, sebab itu tersangkut-sangkutnya plak tadi, kolesterol semua tu kan, lemak-lemak tu tersangkut di dinding salur darah. Tetapi kalau kita makan gamat, dia akan menganjalkan salur darah tu tadi dan senang untuk mengepam darah, dan darah yang pekat tu tadi boleh mencairkan darah ya, melancarkan peredaran darah. So itu sebab suplemen membantu, ubatan hanya kontrol. Ya, nampak tak penyempitan berlaku di sini. Bila penyempitan berlaku di arteri, itu darah tak sampai ke jantung kita. Bila tak sampai ke jantung kita, seperti saya kata, oksigen tak cukup, nutrisi tak cukup, otot-otot jantung kita tidak dapat mengepam ke seluruh badan. Ya, sebab ada halangan. Okey, next. Ini dia coronary bypass di mana orang ni berdiri ya, bukan berdiri, sebetulnya dia baring ya. Di mana kita ambil salur darah ini ya, daripada salur darah yang biru ni untuk kita bypasskan dia. Inilah bypass yang sebelum ya, yang tersumbat tu tadi kan, diganti dengan salur apa dipanggil saphenous vein daripada kaki ni, dan tengok ya, sesudah macam mana dia dibypasskan. Operasi jantung bukan kita potong jantung tu, tapi cuma kita bahagian luar jantung kita anastomos, maknanya kita ganti pipe dia, ganti pipe yang tersumbat tadi. Okey, ini dia cara pembedahan tu. Okey, next. Okey, ada juga contoh kadang doktor akan tahulah berapa persen kesumbatan berlaku pada jantung. Tersumbat. So kalau dia tak buat pembedahan, dia akan buat angioplasti, di mana dia akan letak stenting. Ini wire yang halus sangat ni ya. Wire yang halus, dia tengok macam tersumbat 1 ke 2, dia tak payah bedah dekat dada dia akan melalui, kita pula selapaha ni, femoral artery ni, dia akan masuk wire dan dia akan guide wire ni, dia akan masukkan stent. Jadi bila stent tu dia akan membesarkan ruang ni gambar yang tersempit ni tadi kan. Yang mula-mula nombor 1 ni tersempit, dia masukkan stenting, stent ni, so dia akan meluaskan lagi kita punya salur darah, dan dia kekal dekat situ stent ni dia kekal dekat situ. Jadi dia taklah major seperti coronary bypass Okey, insya-Allah dia akan membantu. Next.
Okey. Jadi macam saya kata tadi, berlaku juga penukaran injap jantung di mana tengok injap jantung tu tadi dia hanya sehala kalau dia tak boleh darah dah masuk, dia tak boleh reverse. Tak boleh. Jadi bila berlakunya injap tu collapse ataupun ada jangkitan, itu akan berlaku. Itu akan berlaku. Darah tu Allah telah jadikan oksigen dan karbon dioksida ni tak boleh bercampur. Dia tak boleh bercampur. Jadi injap tu penting dalam jantung kita tu. Dalam jantung kita nampak dia ada 4 bilik, atas 2 bawah 2. Rumah 2 tingkat. Ingat tu rumah 2 tingkat double story tu tadi. Okey. Jadi injap ni banyak. Dia ada 1, 2, 3, 4. Tengok Jadi injap ni yang tengok yang kuning tu kan ni. Itulah dia ada panggil pulmonary, dia panggil transcatheter valve ni injap aortic valve, mitral valve. Injap ni sangat penting untuk kontrol pengaliran darah. Okey. Next. Okey, seterusnya ni. Okey. Bagaimana jantung mengekalkan fungsi fitrah? Ya, itu saya kata tadi. Ya, fitrah yang Allah dah bagi tu. Jadi kita kena mengawal masa degupan jantung. Dia punya rhythm yang sekata kalau mendapat tadi gangguan sistem elektrik mengakibatkan arrhythmia. Arrhythmia dia tidak sekata. Tachycardia dia terlampau tinggi macam saya mendapat 160 macam tu. Bradycardia terlampau bawah sangat, terlampau rendah sangat. Bradycardia dipanggil lah. Itu tak bagus. Jadi tadi dah bagi tahu kan yang normal dengan yang tak normal tu tadi. Jadi checklah selalu pagi-pagi mungkin kita selepas mayang ke atau kita zikir kan. Sambil tu kita check lah. Lepas tu kena jaga kesihatan otot jantung. Otot jantung dipanggil myocardium yang boleh kendur, yang dia akan penuhkan darah dalam jantung, dan lepas tu dia mengecut tu tadi, dia mengepam ke salur darah. Jadi proses pengenduran dan pengecutan ini sangat penting agar bekal darah sentiasa mencukupi dalam sistem tubuh kita, tubuh manusia. Jadi masalah pengecutan jantung boleh berpunca daripada jangkitan virus. Seperti saya kata tadilah, bila injap rosak, mungkin juga boleh jadi myocarditis, iaitu otot-otot jantung tu ada jangkitan adalah darah rendah ke otot jantung tu tadi tidak cukup bila otot-otot tidak kuat. Seperti yang kata tadi jugalah otot jantung juga memerlukan bekalan darah dan nutrien, nutrisi agar jantung boleh mengepam darah yang kaya dengan gas oksigen ke otot kita sendiri melalui arteri tadilah yang tidak tersumbat. Okey, next. Ketiga. Boleh faham jangan boring. Ketiga tak ada. Ketiga tak ada soalan. Boleh tanya soalan. Soalan? Alah tak nampak. Apa soalannya? Tak ada. Saya nak tanya soalan boleh? Ataupun boleh. Okey. Hari ni kan tak bagi salam. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, hari ni ada ipar saya yang bongsu akan menjalani macam meletakkan elektrik dalam jantung. Macam mana Tadi awak sebut saya tak dengar sangat. Okey, elektrik dia ada apa? Dia ada tekan denyutan yang tinggi. Okey, bukan. Dia ada scattered holes dekat jantung dia. Scattered holes? Scattered holes, small holes. Okey. Doktor akan kalau dia letak elektrik dipanggil untuk dia adakan scar tau saya. Macam saya pernah disuruh macam tu tapi saya refuse, saya tak nak. Sebab apa? Dia akan dia untuk membentuk scar tu supaya dia akan kontrol kita punya denyutan jantung balik ke normal. Macam tadi saya pernah dapat 160 kan. 160. Jadi saya lupa prosedur tu nama apa. Memang dia akan macam-macam nak burn kat situ tau. Supaya dia boleh kontrol denyutan. Cuba cek, adakah denyutan jantung dia terlampau tinggi? Nadi dia? Sebab apa hari ni tau dia memang dia beli last kali 15 botol tau. Okey. Tapi saya pun tak faham, mungkin dia tidak istiqamah
Itu je lah. Kadang-kadang kalau dia istiqamah, insya-Allah kan dia boleh meredakan macam you kata tadi, saluran darah itu akan kalau makan gamat boleh menganjalkan saluran itu. Betul. Ini juga berlaku kepada Nabila, saya nampak. Kemudian adik ipar saya yang seorang lagi yang sama umur dengan saya, okey sampai sekarang. Tapi yang adik ipar ni mungkin dia tidak istiqamah, makanya dia terpaksa masuk. Tapi saya rasa macam tak bagus kan kalau masuk benda tu. Sebab itu saya tak nak, saya refuse. Saya tahu dia punya akibat dia kan. Saya tak nak, saya takut. Saya kata, satu saya takut, kedua saya tahu apakah komplikasinya akan datang. Jadi sebab tu saya tak nak. Memang doktor kata kalau saya punya denyutan tu tak kontrol, akan kena buat prosedur tu. Tapi sekali je lah sebenarnya. Okey, tak apa, saja tanya. Tadi saya terdengar you cakap tentang elektrik tu. Saya tak apa jelas. Terima kasih Tah. Okey. So ketiga ni. Okey. Memastikan darah mengalir dengan cepat. Jantung yang bunyi 4 injap dan atrium dan ventricular tadi ingat balik rumah double story dua bilik tu dia akan keluar masuk darah masuk dan keluar darah dari ruang jantung tu tadi. Jadi secara fitrahnya injap dicipta untuk memastikan darah mengalir pada satu arah sahaja. Tadi injap tu saya suka buat macam ni sebab saya bayangkan dia injap. Dia satu arah saja, dia tak boleh reverse balik. Ya Allah, maha besar Allah, maha hebat. Apabila setiap ruang jantung mengecut, injap akan terbuka. Dia mengecut, injap akan terbuka. Terbuka dan membenarkan darah mengalir keluar. Apabila ruang jantung mengendur, dia dah mengendur, injap akan tertutup, mengelakkan darah daripada berpatah balik ke ruang tersebut. Itu saya kata dia one way ticket. Sekiranya injap jantung bermasalah, ia boleh mengganggu aliran darah dan mencetuskan masalah kepada jantung. Jadi sesungguhnya rekaan jantung kita begitu sempurna walaupun di dalam organ yang sama, darah yang berbeza tidak akan bercampur. Masya Allah. Inilah bukti kehebatan jantung rekaan Allah yang maha bijaksana. Kita kena syukur pada Allah. Masya Allah. Okey, 4 dulu. Mengawal emosi dengan baik. Jantung kita tadi, so saya kata ketawa, senyum, happy, merawat. Jantung mempunyai kira-kira 40,000 neuron dalam sistem saraf intrinsik yang tersendiri dan berfungsi sama seperti neuron otak. Cumanya jantung menghantar lebih banyak isyarat ke otak. Jantung banyak menghantar isyarat ke otak untuk menghasilkan hormon berbanding daripada otak menghantar isyarat ke jantung. Jadi sekarang kita tengok jantung, paru-paru, otak. Wah, tambah lagi satu, otak. Ini adalah yang 3 organ yang sangat-sangat berfungsi untuk tubuh kita yang sihat. Jadi dia menghantar isyarat ke jantung jika berlaku perubahan pada emosi. Daripada otak apabila emosi tidak stabil, roh akan mudah sakit. Ini kita ada roh sebab Allah beri kita nyawa tu. Walaupun kita ada organ, ada jantung, ada otak, ada paru-paru, tapi tetap Allah beri roh kepada kita. Jadi roh akan mudah sakit sehingga mengakibatkan tenaga hayat yang tidak dapat dilarikan dengan lancar ke seluruh tubuh. Jadi bila kita tak happy kan, kita stres, jadi menyebabkan emosi kita terganggu. Jadi otak-otak jantung kita tidak berfungsi dengan baik. Okey, 5. Melalukan pernafasan fitrah dengan terap. Kita ada ilmu yang ini. Jadi setiap orang amalkan ilmu pernafasan. Pernafasan yang betul dapat membekalkan gas oksigen secara optimum untuk sistem tubuh berfungsi dengan efisiennya. Amalan pernafasan fitrah membantu menstabilkan denyutan jantung. Sebab itu Syekh Faizal ada ajar kita pernafasan tu untuk stabilkan denyutan jantung dan berkesan mengurangkan tekanan serta kemurungan. Ini benda-benda yang tak sihat ni kan. Dia pernafasan tu menstabilkan kita. Okey, gas oksigen yang mencukupi penting untuk penjanaan tenaga. Tenaga hayat kita dalam jasad kita, tubuh kita. Jadi Allah yang maha menghidupkan, telah menghidupkan setiap sel dalam sistem tubuh di bahagian kiri jantung dan terdapat pengaliran darah yang beroksigen. So, pernafasan perlu sebab untuk oksigen, untuk menstabilkan
kita punya tubuh badan. Okey, next. Ini. Jadi apa manfaat utama gamat untuk kesihatan? Tadi kan dia ada antivirus. Maknanya kalau kita mendapat jangkitan tadi, ambillah, amalkan gamat supaya virus tu tidak akan masuk melalui sistem darah kita dan pergi ke jantung. Yang alahan apa? Paru-paru lah. Selalu orang akan alahan paru-paru. Batuk lah, asma lah kan. Ambil je lah gamat. Jadi bila paru-paru kita sihat, dia akan membuat penukaran oksigen yang sihat dalam paru-paru. Akan pergi ke seluruh tubuh kita melalui pengepanan darah daripada jantung. Anti-arthritis, itu semua sel lah ya. Analgesic, penenang kan. Dia pereda sakit, ya. Antitrombotik, elakkan beku darah. Inflamasi, ya. Antioksidan, anti-aging, kanser, kasan besar. Apa tu? Saya doakan pusat aliran elektrik jantung buat adik. Ya betul, insya-Allah. Kita doakan sama-sama ya, kita punya Puan Rohana ya, semoga berjalan lancar insya-Allah. Insya-Allah, sebab apa hari ni kalau saya kata tadi Institut Jantung Negara, dia mempunyai kepakaran yang hebat dan juga apa tu spesialis yang sangat-sangat knowledgeable ya. InsyaAllah, insyaAllah. Okay, next ni. Okay, kita dah tahu kelebihan gamat ni kan. Jadi, dia ada kaitan juga ya dengan sistem penghadaman juga. Penghadaman ni tadi yang dulu saya dah cerita kan. Bila kita, internal healing kita, ya daripada kita punya esophagus ke perut ya, ke usus semua tu, jadi dia pergi ke diserap ya, untuk ke salur darah. Jadi salur darah kita tu juga akan pergi ke mana airnya? Ke jantung untuk mengepam ke seluruh badan semula kan. Jadi kita kontrol sistem penghadaman kita, contohnya usus kita ya, untuk pembuangan tu kan, jangan sebelit semua tu, itu tidak bagus ya. Anti radang macam saya kata tadi, anti trombotik. Kesan vasodilatasi ni ialah untuk mengancalkan ya, dan mengembangkan salur darah tadi ya, supaya tidak sempit. Antioksidan, antivirus, menstabilkan tekanan darah. InsyaAllah macam saya ada tekanan darah, saya makan gamat untuk orang kecil manis ya, untuk menstabilkan glukos dalam darah. Sistem imun ya, tadi tu bila ada jangkitan, kita kena tinggikan tahap kita punya sistem imun ya. Anti kanser, anti tumor ya, ini melibatkan sel. Jadi bila sel kita tak cukup oksigen, tak cukup nutrisi ya, jadi sel kanser tu akan boleh membiak ya, sebab memang dah ada sel kanser dalam badan kita. Cuba kita kena atasilah dia ya, dengan memberikan nutrisi dan oksigen. Anti hipertensi ya, dan juga kolagen yang tinggi. Kolagen tinggi, kolagen tu tadi yang penting lah ya. Untuk otot jantung ya, otot seluruh badan kita jugalah. Penahan sakit ya, anti alah jugalah kan. Okay, next. Next tadi. Okay, jadi saya selalu ingatkan yang ini, saya suka gambaran tadi ya. Tak ingat kepada sel anda. Ya, kita kalau sel itu ibarat akar kan, akar pokok yang besar. Dia akan mencari sejauh mana air dan nutrisi daripada tanah kan. Jadi dia akan bawa naik ke batang dia, ke pokok, ke dahan, ke daun, ke buah. Jadi macam itulah kita, sel kepada tisu, kepada organ, kepada sistem. Ini adalah flow kita yang sangat bagus ya. Jadi bila sistem bagus, organ bagus, tisu bagus, sel bagus, insya-Allah kita akan kekal muda, kekal sihat. Mati tetap mati kan, tapi selagi kita masih ada hayat, kita jaga kesihatan untuk kita boleh lagi beramal ibadat dan memberi manfaat kepada diri, keluarga dan masyarakat. Okay, next. Okay, itu saja. Terima kasih. Jagalah jantung kita. Okey, itu saja perkongsian pada hari ini. Agak panjang pada hari ini sebab saya suka cerita pasal jantung. Ya, jadi alhamdulillah segala yang baik itu dari Allah, yang kekurangan itu dari saya. Minta maaf kalau saya tersilap kata ya, sebab saya hanya
bukan doktor, saya hanya jurawat yang berpengalaman untuk memberikan share tentang masalah kesihatan dan organ. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Sita. Dengan ini saya menjemput mentor dan founder Akademi dari Mas, Coach Hajafiah untuk meneruskan. Silakan aja. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya tahu Rita suka topik ni. Ya, dia bila bercerita tu tadi dengan wajahnya, dengan keyakinannya, dengan kesungguhan. Kalau diikutkannya kan, segalanya sampai tengok tangan pun macam tu tadi pada cerita kan. Siap tangan gini-gini pun ada kan. Kan? Right? Ini menunjukkan bahawa dia betul-betul menghayati. Dia betul tahu tentang topik ini. Yeah? That's why sometimes bila kita nak tengok, adakah seorang ini dia dah mesra dengan ilmu itu. Bila dia dengar mesra dengan ilmu itu, dia lain cara dia. Daripada suaranya, dia dipanggil intonasi suaranya, bagaimana dia masukkan ayat demi ayat, bagaimana dikaitkan daripada satu topik ke satu topik, membuatkan kita melayan tanpa sedar. Hari ini dia ambil masa yang banyak. Dia pun tak sedar. Dia pun kata, banyak pula waktu hari ini saya ambil. Itulah berkatnya ya apabila seseorang itu memahami topiknya. Jadi sebenarnya saya tahu setiap kita ni mempunyai kelebihan, kelebihan yang Allah bagi. Macam kita tahu, macam kata Nabi Musa sebagai contoh. Kita kata Nabi Musa rasa macam ialah seorang yang pandai kan. Tapi Allah kata tak, ada seorang lagi kan. Ada seorang lagi iaitu Khidir. Jadi akhirnya apa yang berlaku, Nabi Musa juga belajar dari Khidir. Kan? Maknanya kita kat sini macam tu. Tak ada siapa yang pandai. Tapi kita semua pandai dalam bidang yang kita ada. Jadi hari ini kita bertuah kerana di Akademi Jarimas kita ada seorang veteran yang memang masuk operation theater. Memang memahami prosesnya. Kemudian dah berada banyak tempat, banyak hospital, banyak patient yang dia jumpa. Macam beliau kata, beliau bukan seorang doktor tetapi dia assist doktor. Nampak tak? Maknanya apa yang dia buat? Ialah dia assist, membantu. Membantu doktor menjalankan proses. Dan kalau kita kata kalau kita dekat pejabat, di antara pengarah dengan dia punya PA dia. Kan? Nak jumpa pengarah, jumpa PA dia dulu. Jadi PA tu more or less tahu apakah yang pengarah dia buat. Kan? Kadang-kadang sampai kat PA tu dia sekat dah. Dia tak bagi kita masuk kan? Nampak tak? Jadi maknanya PA juga memainkan peranan yang besar dan begitu juga bila dalam medical staff. Medical staff seperti Rosita bermula daripada seorang jururawat, akhirnya pergi sampai tahap boleh menjadi seorang matron. Bermaksud ada proses yang telah beliau lalui dan hari ini bila dia bercerita daripada pengalaman, ilmu dan pengalaman. Jadi apapun memang betul kalau kita sebenarnya macam di antara doktor lah. Saya tak salahkan doktor, bukan pasal apa pun. Anak saya pun doktor juga kan. Anak saya tak pernah menghalang saya makan apa pun. As long as if you makan sihat, alhamdulillah. Kan? Macam saya besarkan beliau dengan cara suplemen. Maknanya a lot of supplement. Sebelum tu memanglah all this Nutrilite. Saya bagi anak saya makan Nutrilite. Kemudian tu bila dah bersama dengan gamat, saya bagi dia orang makan gamat kan, masa dia kecil, masa dia besar, ikut pilihan. Bila dia dah dewasa, ikut pilihan. Kalau dia rasa dia nak makan, dia makan. Dia rasa dia jumpa benda lain lebih baik, go ahead. Saya ada konsep buka, kita pulang kan. Tapi apa yang saya nampak, bila anak saya mengiyakan, bila dia among them lah, among doctors kan, bila bercerita pasal saya, dia kata, bila cerita pasal kena makan ni, dia tengok saya diam je kan. Nanti anak saya rasa macam tak best stomach, dia diam kan. Dah dia akan cakap dengan prof dia. Actually my mom, dia makan gamat. Sebab dia punya kesihatan dia, banyak dia percaya kepada gamat. One thing good about doctors ni, dia akan cakap, okay, kalau it is good for you, carry on, teruskan.
Ya, itu sebab bila kita nak makan gambat ni pun kita kena tahu gambat ni untuk apa kan. Jadi dia menguatkan yang mana, dia menjadikan sumbangan dalam badan ni sebagai macam mana. Jadi rupanya kalau kita betul-betul faham apa yang kita nak, orang sebenarnya tak boleh nak kotak-katik kita. Dan sebagainya doktor ni pun dia bukannya dia nak mengesan penyakit je. Mengapa orang jumpa doktor? Orang jumpa doktor sebab dia sakit. Kan? Sebab bila dia sakit dia jumpa doktor, doktor buat apa? Tugasan doktor ialah mengesan penyakit tu. Jadi berbagai-bagai prosedur mereka buat. Jangan salahkan sebab memang prosedur tu memang dia kena ikut. Kalau you kena pergi, mula you pergi dekat, say for example outpatient, you jumpa dekat outpatient, kemudian dia tengok penyakit macam ni, okey tunggu, kita tengok medical doktor akan tengok dulu. Lepas daripada medical tu akan tengok pula, ini measuring dekat mana ni. Sebelum nak pergi measuring, pergi ambil dulu image, ambil dulu x-ray, whatever prosedur yang pakai ni, dia dah tengok macam tu, baru dia kata okey yang ni jantung, baru dia hantar ke jantung. Kan? Dia hantar doktor yang pakar dalam bahagian jantung. Dan mengesan pula, doktor pakar jantung dia pula mengesan kat mana silapnya, apa yang berlaku kan. Yang mereka cari ialah mengesan semula, mengesan dan memberi nasihat. Dan memberi juga, saya rasa dia memberi cara. Adakah perlu ubatan, adakah perlu pembedahan dan sebagainya. Tapi macam kita pula, kita kena, that's why kita kena belajar semua. Sebab kita di akademi jadi masa kita nak semua orang tahu semua topik. Jadi bila kita dekat sini, kita tahu cara-cara dengan makanan sihat, yang mempunyai makanan atau pola pemakanan yang sihat, kita akan membina tubuh badan kita. Jadi sayangi diri kita. Bukan sayangi diri kita minta doktor kesan penyakit kita. Sayangi diri kita untuk tidak ada penyakit dalam badan. Right? Jadi sayangi jiwa. Dan itu sebab dia kata kesihatan itu keimanan dan keimanan itu kesihatan. Tak akan mungkinnya doktor macam Ita kan, dia duduk di orang bedah. Tak ada, mana ada yang hempedu dia bagus. Nampak tak? Dan saya tengok bila mereka ambil tindakan begitu cepat nak membantu. Jadi jangan salah bila orang nak membantu ni. Macam hospital kerajaan dah tak mampu. Sedangkan hempedu ni kalau dibiarkan lama, dia sebenarnya dia panggil apa ya, jangkitan ataupun mungkin ada tumbuhan dan sebagainya. Jadi kalau jangkitan maksudnya dia kena dikesan segera, jadi jangkitan kuman tu nak buat apa? Kalau dia tak boleh buat apa lagi nak kena buat? Dia last sekali solution dia lah buang. Boleh tak hidup tanpa hempedu? Kita dah belajar gitu kan? Dia kata tanpa hempedu pun boleh hidup. Kan? Tapi kalau ada lagi baik. Kalau tak ada, tapi jantung tak boleh ganti. Kan? Boleh boleh ganti jantung tak? Boleh. Transplant. Boleh. Oh, transplant ya. Oh, sekarang. Tapi janganlah. Baik, kita tahu kan kita punya. Betul. Sebab saya ingat lagi ya, pada tahun 2002, saya dikesan kata saya mengandung, percaya kau, mengandung umur 50 lebih mengandung kan, dia pegang perut dia kata mengandung. So sebenarnya saya balik daripada Nepal, masa kat Nepal saya tak boleh, orang lain semua enjoy themselves, kat sana saya tak boleh. Sebab satu, I think Nepal ni dia banyak pemujaan. Dia banyak memuja-muja Hindu kan. Masa ambil gambar pun nampak dalam dekat dia orang tunjukkan dekat gambar tu pun ada benda-benda terbang yang boleh juga trace tu, menakutkan lah. Tapi saya sebenarnya saya tak dapat pergi macam mana dia orang pergi ke kuil-kuil sebab saya tak sihat. Jadi bila saya tak sihat, dia orang hantar saya balik ke hotel. Saya duduk kat hotel dengan suami saya. Kesian pula kan. So bila duduk dekat hotel, balik ke Malaysia, kemudian saya cuba buat urutan. Saya buat urutan dulu. Dekat urutan itulah yang saya panggil tu Opah. Opah kata, Kia ngandung lah Kia. Saya kata, ngandung? Dia betul apa? Kalau saya mengandung umur 50 macam ni kan, saya duduk Genting Highland, saya tak turun apa. Malu saya kata kan, saya akan duduk kat Genting Highland dah beranak pun saya turun. Kan? Itu maknanya saya percaya kepada pengesanan, dikesan yang pertama.
Tapi bila pagi tu apa tu cakap, petang tu saya pergi jumpa Amir Arsyad. Kemudian Amir Arsyad pula gunakan secara moden, check. Oh betul lah, dia kata is growing, is a fibroid, dia dah mula membesar dan sebagainya lah. Dia kata ni perlukan operation. Okay, so bila kata operation tu, takut juga kan. So saya bercakap dengan Puan Faridah lah. Kita doakan Puan Faridah sihat ya. Right? So saya bercakap dengan Puan Faridah. Puan Faridah kata cuba secara alternatif dulu. Baru saya tahu penyakit ni ada dua. Dia ada physical, dia ada medical dan dia ada spiritual. Jadi dua. Maknanya medical dan spiritual. So bila dia kata pergi jumpa somebody lah ya, ala Darul Shifa ya. So bila saya pergi dia kata this is spiritual bukan medical. Dia kata kan. So dia kata banyakkan dia bagi saya ayat-ayat yang saya kena baca apa semua. Jadi dia kata kalau boleh jangan kena pisau pada badan. Kalau boleh lah. Maknanya kalau boleh janganlah dipotong-potong lah. Sebab kadang-kadang nakalnya daripada spiritual dia akan pergi kepada medical supaya dimerabuni lah. Itulah dia sebab mengapa kita belajar ilmu pernafasan, mengapa kita nak ilmu-ilmu yang lain-lain semua ni bersama, dan mengapa kita nak ada golongan macam kita ni bersatu, supaya kalau benda-benda yang jahat ni kadang-kadang dia takut kepada kumpulan yang kerana Allah tadi. Jadi banyak-banyak penyakit. Jadi macam dalam segi jantung, macam kalau boleh lah ya, kalau boleh kita tak nak lah kan yang pisau-pisau tu kan, Ita kan. Sebab saya tanya Ita, tangan kau kuat ke tak? Saya takut tangan dia tau, tangan dia. Dia masuk kat operation theatre sekarang. Kan? Kalau dia gigit, takut pula tu salah potong. Tak, dia kata saya mata doktor. Dia mata doktor. Ada yang pegang tu ialah doktor lah. Kan? Dia hanya matanya. Tapi itu pun cukup memberi keinsafan. Macam saya tengok Ita kan. Masa saya kenal Ita mula-mula kan tak. Dan kemudian saya kenal you seterusnya. Dan setiap kali saya present my presentation, saya nampak you macam you macam seolah you call back, you call back your knowledge tau. Betul tak? Kemudian bila saya bercerita pula Kementerian Kesihatan macam ni, saya tengok you akan macam maknanya bercakap dalam situasi tertentu, Ita Ita call back. I nampak Ita call balik your memory. Betul tak? Dan hari ini bila Ita dah mula bercakap tentang topik ini, day by day, and you feel that I'm back. Betul tak? Saya rasa saya lebih bertenaga, saya lebih ada masa untuk cerita dengan orang dengan ilmu yang saya ada. Jadi dengan secara tak langsung dalam masa Ita bercerita saya terfikir. Saya terfikir kita akan buat special class. Kita akan buat special class, kita cari mereka-mereka yang expertise dalam bidang-bidangnya. Kita pun ada dah doktor mata, dah ada. Kita tengok apa doktor yang ada lagi. Kan? Kita ada doktor mata, lepas tu kita ada veteran. Kita cari nurses pula. Siapa di antara, kalau dulu dalam saya punya network lama, sebab saya kerja kat Kementerian Kesihatan, jadi saya punya network masa tu ramainya memang ada doktor, ada dietitian, ada nutritionist, ada nurses, saya ada kumpulan itu masa tu. Kan? Jadi bila kita bercakap selalunya kita macam, kita tidak kata nak pergi ke masyarakat, nak pakai cerita sesebarang, tak. Kita ada something ataupun kita refer kepada kepada orang yang betul. Okey, Zaliman tulis kat situ. Kita ada pakar sakit puan. Nanti kita kena panggil pakar sakit puan. Itu suami kepada Kak Asnah, suami kepada Asnah. Dr. Nasir. Dia selalu cakap Dr. M. Nasir. So Dr. Nasir pun very good. Saya rasa memang kita insya-Allah lah kan, saya akan mencemar buli, mempelawa mereka-mereka yang dalam bidangnya untuk bersama dengan kita.
Dan saya dah jumpa, dan adalah circle of friend yang memang doctors, ada circle of friends yang pharmacist, Jadi sebenarnya setiap orang memainkan peranannya untuk memberi satu kesihatan yang baik kepada semua orang. Itu peranan dia. Tapi kita kena bersatu. Dan especially sekarang kita dalam melakukan training tentang pengamal perubatan tradisional. Okay? Jadi dalam pengamal perubatan tradisional, kalau mereka ada di KM, mereka adalah setaraf dengan mereka yang ada diploma dalam paramedik. Maknanya setanding dengan paramedik. Jadi kita bukannya melahirkan terapis yang tidak ada ilmu tentang anatomi, kita lahirkan mereka-mereka yang juga memaham anatomi. Sampai diurut dia tahu, macam kita cakap tadi, ni keras ni, mengapa? Jadi kalau misal orang yang buat kerawatan, dia dapat bayangkan keadaan jantung tu, dan dia dapat bayangkan, dia dapat membayang dan seterusnya melakukan urutan yang caranya dengan betul, saya rasa ini amat membantu. Right? Maknanya kalau kita kata banyak membantu tu boleh memberi kita instead of kita bayar kos yang mahal, kita hanya bersembang je. Bersembang di subuh pagi, di subuh hari, untuk mengenengahkan mereka-mereka yang pakar dalam bidang-bidang ni. Jadi itulah dia bila saya tengok jantung tadi saya kata wah, ini pun sebenarnya belum lagi yang kalau Ita nak masukkan tentang implikasinya. Tapi mengapa kita nak cerita implikasi? Tapi mengapa tidak kita cerita bagaimana menjaga jantung yang Allah bagi pada awalnya bagus, dan kemudian tu mengapa kita nak rosakkan? Melainkan orang-orang yang lahirnya jantung dia dah berlubang apa semua, itu pun ada dia punya cara untuk merawat. Jadi merawat, mencegah dan sebagainya adalah tugasan kita. Tugasan setiap kita. Jadi kita tak boleh rasa tiba-tiba bersyukur, kena bersyukur selalu, tapi jangan takbur. Sebab ada banyak lagi ilmu yang kita tidak tahu. Jadi mungkin dengan cara begini saya tengok telah membawa balik Ita kepada pengalaman-pengalaman dia. Saya tengok dia bercerita tadi, satu muka Ita tu memang muka matron lah, kan. Siapa pergi hospital, kalau cari matron, kalau saya dulu sama dengan mereka ni, memang muka matron tu. Kan? Kalau kena baju biru dia, lagi nampak kematronannya, kan? Baju biru gelapnya tu. Jadi insyaAllah ilmu-ilmu yang ada pagi ni, tapi kita kaitkan dengan gamat. Mengapa kita kaitkan dengan gamat? Sebab kita dah faham gamat itu mempunyai fungsi. Dia makanan yang berfungsi. Dia mempunyai khasiat-khasiat yang luar biasa. Yang juga Allah bagikan. Sebab dia kata setiap penyakit ada ubatnya. Kan? Tapi rezeki mana yang kita dapat? Jadi macam saya, rezeki saya lah jumpa gamat. Itu rezeki saya. Kalau tak ada, tak tahulah boleh jadi dengan hidung. Kan? Lepas hidung apa di efek? Paru-paru. Lepas tu di efek apa? Lagi. Lepas sekali, the whole system. Sebab kalau hidung, dia akan efek telinga. Dia akan efek tekak. Ada sebab orang yang kena resdung atau penyakit hidung ni, dia kena jumpa pakar ENT. Pakar dalam bahagian telinga, hidung dan tekak. Itu dia kena pergi dekat pakar itu. So pakar tu dia tak adalah jadi pakar jantung. Kan? Dia spesifik dekat situ, kepakaran dia. Kan? Jadi bila dia bercerita kita nampak, tapi sekarang ni bila kita bersama dengan ramai, kita nampak Ita mula berceritakan tentang organ jantung. Kan? Sebelum ni pun Ita dah cerita beberapa organ yang lain. Seakhirnya di mana saja kita pergi, setiap kali kita nak makan, setiap kali mula ada rasa indication, ada rasa tanda-tanda sikit. Macam tanda-tanda nafas macam sesak sikit apa hal ni kan? Lepas tu kita duduk diam, jangan kita kena cakap dengan jantung. Sebenarnya mengenali organ seolah-olah kita sedang mencintai. Kita mencintai. Jadi bila rasa tu, okey duduk kejap, tarik nafas kan. Sebab stres akan berlaku pada semua orang. But rupanya stres ni juga boleh merosakkan jantung. Banyak kaitan dekat situ. Daripada stres nanti once dia attack jantung, dia attack seluruh salur darah kita, dan innalillah lah kalau boleh tak nak lah, auzubillah kan, kita macam kena stroke dan sebagainya.
But all this benda ni nak masuk ni dia memang ada indication dia, sikit dia bagi. Allah bagikan signalnya. Ada signal yang berlaku dalam kehidupan kita selalu. Signal demi signal datang. Tapi adakah kita kenal signal tersebut? Adakah kita kenal alamat-alamatnya? Ya, tetapi berharaplah dengan berada di sembang subuh, kita dapat korek satu persatu. InsyaAllah kita akan korek satu persatu. Sebab setiap orang kalau mereka bercakap, saya sampai katakan Ita bercakap, saya punya otak kan, dia macam, saya mula, dia ni lah mencari lagi. Lepas tu saya terfikir, ini dia panggil aha moment untuk saya. Aha moment ialah, oh topik ni very important. Sebab kita nak cerita ialah bagaimana untuk dapat total kesejahteraan kehidupan. Bagaimana nak dapat keseluruhan kesihatan yang dipanggil apa ya? Kesihatan yang optimum. Bagaimana nak dapat kesihatan yang optimum? Kesihatan yang optimum hanya boleh didapati apabila kita ada ilmu-ilmu tentangnya. Kan? Jadi kita rasa macam tak ambil tahu, tak ambil tak ni kan. Tapi kalau tanya kawan-kawan kita tentang apa yang ada dalam badan, ramai yang tak tahu. Jadi melalui program bersama dengan Akademi Jerimas, insyaAllah saya akan buat perbincangan lah. Kita akan buat perbincangan. Kita akan cari lagi beberapa orang untuk membincangkan bagaimana kita nak bawa ilmu-ilmu kesihatan. Kita bukan bawa ilmu perubatan. Kita tak cerita Panadol, kita tak cerita penicillin, kita tak cerita. Kita cerita ialah ilmu-ilmu kesihatan. Bagaimana untuk mengekalkan kesihatan yang baik. Supaya dengan kesihatan yang baik ini kita boleh beramal. Kita boleh menenangkan jiwa kita. Dan kalau kita nampak daripada nilai perubatan dalam gambar emas ialah dia ada anti-ulcer. Mengapa ulcer berlaku? Right? Kalau ulcer berlaku maknanya a lot of what? A lot of acid. Maknanya badan kita tak balance, dia punya pH balance dia. Tidak ada acid dan alkaline yang seimbang. So bagaimana kita nak seimbangkan acid dan alkaline tersebut? Dan bagaimana nak supaya jangan banyak sangat rembesan asid keluar. Rembesan asid keluar tu apabila satu, kita yang pemarah, kita fikir yang bukan-bukan, right? Itu juga banyak rembesan asid. Bukan setakat dalam pemakanan, dalam pemakanan kita tak faham. Yang makanan berasid tu apa? Sebenarnya makanan kita hari-hari penuh dengan acidic food. Makanan asid kita is more than sepatutnya. Sebenarnya dia patut ada 80-20. Dan dia patut kalau daripada segi pH balance tu, dia mesti 7.5 for each. Inilah juga saya pernah ni, bila cerita ni terkeluarlah ilmu-ilmu ni. Sebab dah belajar dulu. Bila saya dah belajar, tu sebab bila saya bercerita tentang pemakanan dan cara nak buat tu semua, bukan pandai-pandai. Sebab telah ada ilmunya untuk digunakan. Jadi saya gunakan ilmu-ilmu yang saya tahu untuk diri saya dan untuk keluarga, kan? Dan juga kalau boleh dengan masyarakat. Jadi berguna rupanya yang selama ni ilmu tu diambil, kan? Jadi kalau kita kata apa sebab kita dalam gambar tu ada antivirus, sebab now we have a lot of virus. Banyak virus-virus yang tanpa di apa ni, ini kita ada banyak virus. Mungkin Man kata jari emas to you. InsyaAllah kita juga telah merancang, anda tunggu je lah ya, kita telah merancang. Juga kita akan buat road tour lah. So dalam road tour nanti kita nak menyebarkan bagaimana mendapat kesihatan yang optimum secara holistik. Melalui pemakanannya, melalui urutannya, bagaimana kita nak dapatkan. Jadi sebenarnya dengan cara ini kita keluar ke masyarakat, kita jumpa masyarakat, dan untuk kita menyebarkan. Tapi pada anda semua berterusan untuk mendapatkan ilmu-ilmu ini. Jadi insyaAllah kita akan buat, ialah Ita ingatkan saya tak? Kita kena berbincang tak? Kita kena berbincang sebab area kesihatan ini amat penting. Sesiapa saja yang boleh menyebar pentingnya kesihatan dan lagi banyak orang dapat kesihatan, Masya Allah, itulah dia amalan atau amal jariah kita sebenarnya. Okay? Itulah amal jariah kita. Itulah yang hendak kita bawa ke akhirat nanti. Sebab kesihatan itu keimanan, keimanan itu kesihatan.
Dan kita memperkuatkan bercerita tentang pentingnya sihat. Right? Jadi terima kasih Ita kerana saya nampak you punya aha moment pun tinggi juga tu. I think dalam otak you pun dah mula zam dia dah keluar dah tu. Tak boleh di stop dah tu lagi. Dia punya the flow of the energy, the flow of ideas, ya. Sebab saya sendiri begitu. Bila saya mula bercerita, kalau saya bikin satu topik, bukan saya tak ada ilmu tu, tapi bila seorang-seorang bercerita, zap dia keluar sebab kita belajar dah. Itulah rahsianya belajar. Bila kita belajar, suka tidak, walaupun masa kita kecil dahulu, pembelajaran kita masa kecil dulu, disimpan, Allah simpankan dalam dipanggil subconscious mind. Maknanya, dalam minda separa sedar kita, telah pun kita simpan segala ilmu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, disimpan dalam subconscious mind. Jadi pada waktu dan ketikanya, dia akan dikeluarkan semula. Tapi nak dikeluarkan, maka kita kena bersama. Dan kita kena membawa cerita itu dan orang tu akan mula. Dia akan macam yang, kan? Perasan tak? Kan? Kalau kita tengah bercakap, orang tu nak, kalau kita bercakap, kita nampak orang tu dah, They call back. InsyaAllah, itulah dia mengapa perlu mencari ilmu seolah-olah kita nak mati besok. Okay? So, terima kasih banyak-banyak. Saya serahkan balik kepada Dani. Dan kita jumpa lagi besok dengan para writers. Untuk pengetahuan semua, Coach Noti dalam penerbangan ke Umrah. Sekarang tadi dia dekat airport dan doakan supaya Coach Noti selamat pergi dan selamat kembali. Dan beliau pergi melalui Brunei. Dia pergi dengan Brunei Airlines lah. Jadi kalau anda nak teks dia ke apa-apa ke, nak doakan ke, atau untuk dia berdoa dan kita mendoakan, silakan. Dan bila saya bercakap dengan dia tadi, dia kata hari Sabtu ni rasa macam tak boleh. Asyik boleh Coach Noti. Bersiaran lah daripada Madinah atau daripada Mekah kepada kami. Dia akan cuba tengoklah. Jadi kita doakan supaya beliau selamat pergi dan selamat kembali dalam mengerjakan umrahnya dan mendapat umrah yang mabrur. Untuk itu saya serah pada Dani. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Adakia, terima kasih pada Coach Michael Rosita di atas perkongsian ilmu kesihatan badan, terutamanya kesihatan jantung kita. Jadi marilah kita sama-sama menjaga jantung kita dengan menjaga makanan, melakukan senaman, dan bila itu kita amalkan produk-produk berfungsi kita jadi gamat yang mempunyai berbagai-bagai fungsi dan berbagai-bagai anti untuk menganjalkan saluran darah, menganjalkan jantung, dan sambil itu kita lakukan pernafasan yuminda untuk membekalkan oksigen untuk keperluan jantung kita, insyaAllah. Jadi saya rasa di setakat ini dulu untuk sesi kita pada pagi ini. Jadi kita tangguhkan dulu majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Walam. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam sembang subuh pagi esok bersama dengan tim writers. Terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum.